Ya. Mau tanya, yang ini masih ada kehadiran untuk perjumpaan PSMP kedua kah? Sambung saja atau macam mana? Ya, ada. Tidak sambung lah, ini kali pertama lah tulis guna bora yang sama. Tulislah perjumpaan dan apa pengisiannya macam biasa sebelum ini. Tapi ini kira kali pertama lah untuk PSMP 2. Oke? Oh, yang flip orang yang sama lah kan, dokter? Ya, form yang sama yang sebelum ini. Cuma ini Oh, kali oke, kedua lah. dokter. Kali pertama untuk PSMP 2. Guna bora yang Oke, sama lah. dokter. Iya. Orang mana sudah itu lampiran? Ada tuh sini. Nah, ini borang log perjumpaan. Isi saja lah. Macam biasa. Cuma kod kursus itulah berbeza. Nah, lepas ni adalah perjumpaan-perjumpaan berkala. Selesai memang plan settle taska, baru buat inilah bab 4 dan bab 5. Okey. Okey, untuk bab 4, dapatan kajian. Ini antara dia punya cadangan subtopik, ada pendahuluan, latar belakang responden atau partisipan, kesan dan kebolehpercayaan data kajian, analisis data dan dapatan kajian dan rumusan. Untuk penulisan ini, saya tidak akan terangkan pada malam ini. Untuk cara penulisan bab 4 ini kamu boleh rujuk saya punya YouTube. Di situ pun ada. Macam mana mau menulis setiap kandungan setiap subtopik ini. Tahu kan saya punya YouTube? Masih ada kan? Ada, dokter. Ya, boleh rujuk situ tentang bab 4, dapatan dan perbincangan kalau tidak silap. Adalah detail cara penulisan. So, kena rujuk juga yang itu. Cuma malam ini saya mau fokus kepada data yang ada, yang kamu boleh guna. Saya akan fokuskan kepada analisis lah. Sama ada deskriptif ataupun inferensi. Contohnya cara menanalisis latar belakang, macam mana buat kesan dan kebolehpercayaan, analisis data dan dapatan lah. Cara analisis data, tapi cara penulisan pelaporan itu kamu kena rujuk yang di YouTube lah. So lepas ini kamu boleh teruskan menulis. Itu yang saya bagi tahu sebelum ini, sebenarnya kamu ada ruang masa yang lebih sebab tidak perlu collect data lagi. Data sudah ada, kamu guna data yang sedia ada. Tapi ada juga yang tidak siap, file praktikum tidak lengkap. Sepatutnya ada ruang masa yang banyak. Sepatutnya file praktikum itu lagi lengkap lah. Okay, so saya tengok nanti Jumaat ni lah. Okay, saya sudah upload juga kamu punya apa? Share sound ke apa? Macam mana muka silang tab ni? Mengganggu. Sekejap ya. Dia mengganggu bah. Boleh nampak ni? Boleh, dokter. Bahan rujukan dari folder kamu juga. Di bahan rujukan ni saya sudah masukkan data kajian yang kamu guna. Ini semua file SPSS. Kalau kamu ada SPSS sudah download, kamu boleh buka. Okey. Rujuklah mana kamu punya tajuk. Ada yang bahasa lisan, ada kefahaman naratif dan sebagainya. Ada yang persepsi tentang amalan, tentang keperluan penilaian. Semua sudah ada. Ada yang tertinggalkah? Semua sudah ada kan? Yang topik-topiknya ni? Saleha, ada? Kamu tajuk apa, Saleha? Kefahaman naratif. Kefahaman naratif. So download ini. Itu saja. Roslina? Pasal apa? Ya. Persepsi guru tentang keperluan penilaian.
So download ini. Dan ingat ya, untuk data kajian ini adalah untuk PSMP sajalah. Jangan pula kamu guna untuk keperluan lain atau sebarkan kepada orang-orang yang tidak berkaitan. So untuk keperluan kamu saja. Ini kebetulan saya ada data kajian, so kamu gunalah. Saya makan datang, tiada sudah ini. Nah, kamu sudah guna, tidak bolehlah guna balik. Sekali. Oke? So, itu yang ada. Itu saya minta kamu at least ada SPSS lah. Sambil-sambil itu boleh buka. Download nih, siapa yang boleh buka. So, sama-sama buat. Oke? Siapa yang ada SPSS boleh download dan boleh buka. Yang ini. Sambil-sambil. Apalagi saya mau bagi tunjuk. Itulah. Dan satu lagi, link-link rujukan ini semua ada dalam Telegram. Ini pin message yang rasid. Lepas itu untuk yang ini link bahan semua ada dalam sini. Yang bahan-bahan nih, OneDrive nih. So bahan rujukan juga yang kamu boleh rujuk. Untuk analisis data boleh rujuk yang buku analisis data ini. Yang pertama ini. Pun kamu boleh rujuk. Ada juga saya rujuk sini. Yang ini. Oke, saya stop sharing ini. Boleh dengarkah saya punya suara? Jelas juga? Jelas, Dokter. Oke, saya membuka SPSS. Sambil-sambil itu pun kamu boleh buka lah kamu punya part masing-masing. Syakir siapa kan belum, yang lain semua install SPSS, sudah install? Sudah, Dokter, tapi line lambat. Ya, tapi saya ingat kalau apa-apa bersih pun boleh buka tuh. Saya ambil satu contoh. Mungkin ada prosedur lebih kurang sama. So follow sajalah. Oke, saya ambil satu contoh persepsi guru tentang amalan. Saya punya tajuk tentang amalan keperluan tentang amalan penilaian kemahiran literasi awal. Iya, Dokter. Ya, Rasid. Rasid. Saya sudah lupa kamu punya objektif. Coba kamu baca balik apa objektif kajian kamu. Ingatkah? Kah kamu pun lupa? Coba, Dokter. Sekejap, saya mau cas laptop mau habis. Rasid, apa objektif kajian kamu? Objektif pertama, mengenal pasti tahap amalan penilaian kemahiran literasi awal dalam kalangan pendidik awal kanak-kanak. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan amalan penilaian kemahiran literasi awal dalam kalangan pendidik awal kanak-kanak berdasarkan kelayakan akademik. Oke, kelayakan akademik. Roslina?
Apa objektif? Sebab kamu lebih kurang, beza. Amalan dengan keperluan kah? Kejap dokter, saya tidak ingat. Oke, saya buka yang persepsi guru tentang amalan penilaian. Boleh nampak kan nih? Sambil tunggu si Roslina. Boleh Boleh, nampak dokter. full? Oke. Boleh dok. Apa Roslina? Si kreasi pasal tahap dengan perbezaan ikut pendidik. saya pun Kelayakan akademik. dokter, saya pun Ya, lebih macam itu juga. Tahap dengan sama juga. kelayakan Ya, akademik. dengan kelayakan akademik. Alright, Iya. oke. So, ini lebih kurang contoh lah. Satu lah saya bagi contoh ya. Antara Rasid dengan yang lain pun sama juga. Tengok mana yang sama lah cara analisisnya. So, inilah data view. Ini data view ada beberapa sampel lah. Cuma untuk semua kamu perlu ubah sesuai lah dalam kamu punya proposal sebab nanti kamu kena hantar full thesis daripada cover page bab 1 sampai 3 sebelah sambung bab 4 dengan bab 5. Tapi pemarkan bab 4 dengan bab 5 sajalah. Tapi bila hantar tu full. So kena ubah sesuai sedikit dalam bab 3 itu. Tengoklah mana-mana part bab 1 ke bab 3. Dari segi sampel, lokasi, seguna yang sedia ada. Okey. So yang pertama saya bagi tunjuk saya ingat ini pun ulangan siapa? Kamu kan sudah belajar juga analisis data sebelum ini dengan Dr. Swaida kah kalau tidak silap? Ada dengan Dr. Swaida yang ada dengan Dr. Suhaimi kan? Nah, semua sudah pernah guna SPSS, betul? Iya, dokter. Nah, so ini ulangan sejaklah. Okey. So yang pertama kalau tengok yang bab 4 tadi, 4.1 tadi itu dia akan lebih merujuk kepada pendahuluan itu macam biasalah penerangan apa dalam bab. Latar belakang responden 4.2 ataupun partisipan. Demografi lah, maklumat demografi. So apa yang boleh kamu buat? Analyze, pergi deskriptif, pergi frekuensi untuk demografi. Boleh nampak tu stepnya? Dan ambillah apa yang ada ni lah, yang bentuk macam belon ni. Frekuensi. Statistik, ini tiada lah. So, just okay. Tengok apa yang berlaku. So, ini untuk demografi. 4.2. So, bentuk jadual begini. Tapi kena kamu bila buat pelaporan bab 4, kamu kena ubah saya lah jadual ikut format garis panduan. Itu satu. Tapi yang ini kamu boleh lampirkan dalam penulisan tesis kamu. Okey, contoh statistiknya ada 83 sampel ya. So, kena ubahlah sampel kamu 83 lokasi. Tulislah sekitar Kota Kinabalu. So ini just laporkanlah jantina, bangsa apa semua, umur, tempoh perkhidmatan dan pendidikan tertinggi. Ini yang kamu akan nilailah nanti. Bahasa pengantar utama yang digunakan. Ini antara yang adalah demografinya. Just masukkan sajalah dalam 4.2 laporkan. Cara pelaporan dan sebagainya menulis tu rujuk link YouTube lah. So saya ingat ini simple. Just untuk deskriptif untuk frekuensi. So apa yang kamu akan laporkan dia punya persen je lah, jumlah dengan persen dia lah. Frekuensi persen. Yang ini. Okey. Itu yang pertama, demografi. Setakat ni okey, jelas? Faham? Tak terlampau laju. Sekarang ni view mana yang kamu tengok ni? Frekuensi table kah? Yang saya share ni. Respon?
Ya, dokter. Saya perlukan respon kamu sebab saya tidak nampak. Saya nampak file saja di saya punya screen. Oke, baguslah dia ikutlah apa yang saya buka kan. So sekarang apa yang kamu nampak? Data view. Iya, betul. Alright. Oke, itu step pertama. Analisis deskriptif untuk demografi guna frekuensi. Kemudian analisis kedua yang saya mau bagi tunjuk, dia perlukan kesan dan kebolehpercayaan data kajian. Yang ini lebih merujuk kepada untuk yang PSMP inilah sepatutnya dia guna adalah reliability dan sebagainya. Tapi tidak sampai tahap itulah untuk degree. Saya ingat at least kamu boleh buat taburan normal data kajian. Pernah kamu buat taburan normal? So itu yang kamu perlu jelaskan dalam bab 4.3. Okey, kesan dan kebolehpercayaan data kajian, kamu rujuk kepada taburan normal lah, taburan normal data kajian. Okey, cara analisisnya, kamu hanya menganalisis data keseluruhan lah. Okey, sebelum itu saya bagi tunjuklah dia punya data-data ini. Ini tadi A1 sampai A8.3 itu sebenarnya dia punya item-item untuk amalan. Inilah item-itemnya. Nah, adalah dalam ni. Saya menggunakan apa sebab itu item-item. Dia punya keseluruhan amalan saya sudah siap amalan penilaian ini keseluruhan. Maksudnya digabungkan antara ini compute data dapatlah amalan. Okey. So untuk buat step yang kedua untuk tengok ada dia punya taburan normal, kamu pergi ke bahagian analyze, kemudian pergi ke bahagian descriptive statistik tadi. Tadi itu kita pergi frekuensi, ini kamu pergi bahagian explore. Saya ulang balik, pergi analyze, descriptive, explore. Explore itu kamu ambil di yang tadilah amalan. Nah, sebab itu yang kamu akan analisis. Dia punya apa? Inferensi nanti. Nah, taburan normal ini. Amalan penilaian. Okey, tengok. Dan apa lagi? Macam tadi, relasi dengan Roslina dia bilang dengan pendidikan. Nah, pendidikan pun try masuk. Tengok normalkah tidak. So, 2. Pergi statistik. Boleh tekan outlier. Ini pilihan lah, tapi tekan sajalah. Plots, histogram, klik, normality plot. Ini plot. Dia banyaklah kaedah untuk cari ujian normality ni. Okey. Yang lain tidak perlu. Dan tengok result. Dia akan masuk sini lah. Yang ini pun kamu perlu save nanti. Lepas ni save lah dia punya data. So Sorry, yang dokter. ini, ya, Dokter masih di data view kah? di bagian explore sudah. Oh, saya nampak bahagian data view. Data view. Iya, Sekarang, sama juga. kejapnya. Oke. Kalau saya perlu tanya apa yang kamu tengok sekarang ni. Tadi nampaklah step-stepnya tu. Yang sampai pergi analyze, descriptive, lepas tu explore, lepas tu choose amalan, lepas tu pergi data view sudah. Okey, sekejap saya share yang bahagian. Oh ya, dia ada output bar. Nah, output ni baru nampak. Oke, nampak dokter. So inilah hasilnya. Saya tanya tadi adakah kamu ini tadi yang frekuensi, yang demografi. Ini saya kata jadual dia ada, kamu kena ubah saya jadual dia ikut jadual format garis panduan. Tapi ini kamu lampirkan lah. So ini yang tadi. Explore tadi. Saya minta kamu tengok apa? Dia punya normality. Kalau tidak faham nanti rujuk
Rujuk apa? Yang rekod ni lah. So 83, dia banyak cara untuk normality. Biasanya boleh rujuk dia punya file ini deskriptif. Tengok dia punya skewness and kurtosis. Ni lah. Negatif 1.2, negatif 1.4. Dia kira normal kalau di antara negatif positif 1.96. So ini kira positif lah. Itu salah satu cara tengok skewness and kurtosis. Ini ada satu kurang lah, 2.0. Ini lebih pendidikan sebab tengok ada dia punya range tu kan tinggi. Negatif 0.92. Okay. So cara kedua tengok test of normality. Kalau dia tidak signifikan 0.8. Ini pun 0.2 maksudnya tidak signifikan, maksudnya dia normal lah. Maksudnya tidak berbeza. Kalau dia signifikan 0.05 ke bawah, dia signifikan maksudnya dia berbeza, tidak normal. Biasa yang boleh, yang mudah kamu laporkan, tengok yang ini. Skewness and kurtosis ini. Nilainya. Dan graf. Graf ini. Lagi bagus kalau ada dia punya curve. Cara mu ada curve, klik dua kali, nampak kan ni chat editor. Keluar graf ni. Saya gerak-gerak ni. Saya close balik. Dari mana sudah? Double klik graf. Chat editor keluar, pergi pada elemen. Show descriptive curve. Nah, dia akan bagi tunjuk curve lah. Close. Tidak nampak ke dokter? Tidak nampak. Nah, ini curve dia. Nah, so ini pun kamu boleh masukkan dalam kamu punya laporan bab 4 untuk normal. So begini maksudnya bentuk loca ni dia normal lah. Ada tinggi, ada rendah. Nah, biasa di tengah-tengah tu tinggi lah. So ini kira normal. Apa tujuannya? Supaya kamu boleh guna data parametrik lah. Adalah istilah-istilahnya. Ya. Kena rujuk analisis data. So ini pernah buatkah? Itu yang saya tanya, pernah buatkah? So ada juga cara lain guna garis begini. Tapi biasanya ini pun boleh. Kalau di tengah-tengah dia normal lah. Nah, biasa guna dua ni lah. Sama skewness kurtosis dengan graf ini. Nah, ini untuk normal data. Ini pendidikan tertinggi tidak normal. Nah, so mungkin ada yang perlu data yang perlu dibuang lah. Tapi untuk yang ini proses sejaklah dulu. Lebih kurang. Nah, lebih kurang begitulah. So setiap satu pendidikan dengan amalan itulah. So kalau tengok amalan tadi dia macam ada yang tidak. Kalau saya tengok pendidikan, mungkin kamu boleh bandingkan diploma dengan sarjana muda saja ni. Diploma sarjana muda 36-30. Yang lain tu kurang kan? So yang lain tu kamu boleh buang lah. Contoh kan? Diploma ijazah sarjana muda. Itu sajalah kamu bandingkan dua. Bandingkan dua tu. Yang lain tidak perlulah. Stop sharing. Ataupun kamu just analisis sajalah. Okay, itu cara yang pertama. Coba tengok data view. Pendidikan tertinggi. Diploma dengan degree. Nanti boleh nampak juga. So, itu cara yang pertama analisis. Kedua lah, satu deskriptif, satu tengok normal data. Kalau tidak jelas ni boleh rujuk video ataupun boleh rujuk YouTube lain. Ujian normality ataupun ujian taburan normal.
Oke, seterusnya barulah masuk pergi analisis dan dapatan data, dapatan kajian, analisis data dan dapatan kajian. Yang tadi mau tengok tahap, kan? Mau tengok tahap. Mana sudah tuh? Caranya untuk tahap, saya pergi tengok balik output. Bukan output. Persepsi tadi. Oke, boleh nampak nih data view dengan variable view. Boleh, Dokter. Oke. Caranya ini objektif pertama ya, mau tengok tahap. So, yang pertama pergi analyze, deskriptif, statistik. Kali ini pergi deskriptif, ini analisis ketiga. Pergi deskriptif. Sambil-sambil tuh buatlah. Yang ini ambil semua. Tapi demografi itu tidak payah lah. Ambil daripada item 1 ini yang macam pembaris nih. Sampai Dokter, data keseluruhan. view, Dokter. Hah? Data view. Data view? Iya. Oh, dia tidak nampak yang apa? Yang keluar-keluar nih. Kalau saya tekan, sekejap ya, saya tekan analyze, boleh nampak deskriptif, Boleh. Iya. frekuensi, deskriptif statistik. lagi. Iya. Boleh. Lepas tuh, boleh nampak ada yang Lepas keluar. itu data view. Kosong. Data view, kosong. Yes. Sekejap ya. Maksudnya dia tidak capture yang ni lah. Saya stop sharing. Karena yang susah. Melatih ada juga. Ini output. Output tidak. Output balik. Output apa? Data view. Sebenarnya dia sama saja. Cuma dia tidak keluar tabelnya. Dia analyze, deskriptif. Dia ada table baru muncul, dia tidak dapat. Tapi tidak apa, saya just bagi tahu sejalah. Oke, Dokter. pilih dia punya item. Item ini, item 1 sampai yang keseluruhan amalan. Klik anak panah, dia pergi variable. Lepas itu pergi option, min, standard, minimum, maximum. Klik, biasa dia otomatis lah. Kalau tiada, klik. Oke. Ini contohnya lah. Saya bagi tunjuk data yang keluar. Output. Saya tes dulu satu nih. Macam mana? Oke, nampak nih deskriptif. Deskriptif statistik. Nampak, Dokter. Oke, dia ada minimum, ada maksimum, mean, standard deviation. Ini item 1, item 2, sampailah yang terakhir amalan. Ini keseluruhan lah. Nah, so biasanya kita mau tengok tahap dia, kita tengok mean. 3.6 ini tak berapa. 3.5 ini tak berapa. 1.3 ini tak berapa.
2 poin keseluruhan dia tahap berapa? 2.5. 2.5 ni tahap berapa? So tahap itu adalah cara pembagian tahapnya. Kalau ikut kaedah yang ada dalam buku analisis data. Kejapnya. Saya ingat. Kejap. Mana nih? Saya share. Oke, buku analisis data ini. Macam mana membuat pembagian tahap? Sekarang ni kamu ada min. Min itu maksudnya purata. Nah, keseluruhan tu. Dia punya skala kan 1 hingga 5. So dia adalah min keseluruhan. Saya ingat dia di tajuk sukatan kecenderungan memusat kan 43. Coba tengok ya, 43. Nah ini. Ini formula dia. Nilai tertinggi tolak nilai terendah K. K itu bilangan kelas lah. Ambil yang inilah punya formula. So, macam tadi nilai tertingginya ialah sebab skalanya 1 hingga 5. Bersetuju sangat tidak bersetuju dan sampailah sangat bersetuju 5. So nilai tertinggi ialah 5, tolak nilai terendah 1. Contoh kita mau bagi kelas dia 3. So setiap satu tu berapa dia punya nilai. So ini formula dia. Contoh saya bukalah satu. Mana ni? Saya buka words lah. Kita tengok. Baru mau tengok tahap. Okey. Nilai tertinggi 5. Ini untuk tengok mau cari tahap dia. Ikut min tadi. Bagi dengan 3. Coba kira Rasid berapa? Berapa dapat? Contoh kita bagi 3 tahap. Rasid kira berapa nih jumlah? 1.33. 1.33. Oke, contoh lah ini tahap nilai min. Ini contoh lah lemah, sederhana, baik. Kalau lemah, sederhana, baik. Contoh lah. Nilai minnya 1.33. So maksudnya dia akan start dengan 1. Tambah dengan 1.33. Berapa? 1 tambah 1.33, 2.33 lah kan? So ini maksudnya julatnya. Perbezaan antara tahap. So seterusnya 2.34 tambah dengan 1.33. Berapa Rasid? 2.34 tambah 1.33. 367. Berapa? 367. 3.63. 67. Oke, sekarang yang tahap seterusnya 3.64 tolak tambah 1.33. 3.64 tambah Doktor, 4. yang tadi 67 doktor. 67. 67. So sekarang berapa? 3.68 lah. Kan? Tambah dengan 1.33 berapa?
501. Oh, ada satu pula lebih. Ya. Sampai 67. Nah, kita anggaplah dia 5.00. Supaya sama kan 1 hingga 5. So begitulah. So sekarang tadi keseluruhan boleh nampaklah dia berada di tahap, tengok min dia tadi. Min dia tadi 2.46. So dia tahap mana? Sederhana. 2.46. Tahap sederhana. Sama juga yang lain. Contohlah kan. Saya buka tadi output. Mana output sudah? Ini kah? Nah, ini output kan. Boleh nampak output? Boleh doktor. Nah, so dia 2.6. So ini kamu punya data. So macam mana kamu melaporkan? Pertama sekali laporkan keseluruhan. Tahap keseluruhan 2.5, 2.46 lah, 2.47. So berada tahap sederhana. Nilai ini adalah cara penulisan nilainya apa. Ambil ini, ambil dengan apa sisian piawai. Biasa itu saja kita laporkan dua itu. Kemudian barulah kamu tengok by item pula. Perenggan kedua, tengok item mana yang paling tinggi. Terangkan item yang tinggi berapa? 3.6 apa 3.8. Berada pada tahap apa? 3.8 baiklah kan? Baik, lemah, sederhana. Okey. Ataupun 3.9. Cari yang paling tinggi lah. Apa dia punya item, apa dia punya nilai min, apa sisian piawai. Perenggan kedua. Perenggan ketiga, cari pula item yang paling rendah. 1.0 kah? Tengoklah. So maksudnya bukan semua satu-satu kamu terangkan. Biasanya kita untuk yang tahap ni lah terangkan yang keseluruhan. Lepas tu item mana paling tinggi, item mana paling rendah. Just sebutkan apa item, apa dia punya min, apa sisian piawai. Dan apa tahapnya lah. Itu penulisan dalam laporan lah. Analisis datanya ini. So itu untuk tahap. Baru objektif pertama. Setakat ni macam mana? Susah kamu faham atau boleh? Boleh, tapi kena rujuk nota balik lah doktor. Kena Lupa rujuk sudah. nota balik. Ya. Itulah. Yang bagus ni kalau boleh hands on, semua sudah ada SPSS, semua sudah data, terus buat. Sebaiknya lah terus boleh tengok situ. Boleh kita teruskan satu step ni lah. Okey, saya teruskan lah ya. Untuk objektif doktor. ketiga, objektif kedua tadi tahap, objektif kedua tu mau tengok perbezaan, tengok ikut kelayakan akademik. Okey. Kalau tengok tadi kelayakan akademik lebih daripada 2. So bila lebih daripada 2, untuk tengok perbezaan, kamu boleh guna analisis data. Analisis data apa? Ingat lagi kah? Kamu tengok perbezaan yang lebih daripada 2 perkara yang mau dibezakan. Macam akademik tadi ada SPM, degree, master, PhD. Lebih daripada 2 kategori. Siapa ingat?
Saya akan analisis data. Buat apa? Ujian kah, ANOVA kah, regresi kah? Roslina, apa jawaban? ANOVA. Nah, ANOVA. Masih baik betul. So, kalau yang tidak paham boleh rujuk inilah. Topik 10, ANOVA 130. Step by step, dia bagi tunjuk. Janti. ANOVA. Konsep ada ANOVA sehala, ANOVA dua hala. Saya ingat untuk kamu ni ANOVA sehala pun cukup. One way ANOVA. Compare mean, tengok analyze, compare mean, one way ANOVA. Masuk manalah bangsa yang faktor, grade purata yang dependent lah, dependent dan independent. Nanti kita tengoklah. Lepas tu ada ujian post hoc. Tengok bangsa. Ambil yang guna Turkey. Nanti rujuklah buku ni. Bukan lagi saya mau kasih explain satu-satu kenapa yang itu, kenapa yang ini. Between group tengok apa, significant tidak. So, buku ni juga boleh bagi tunjuk cara penulisan. Ini ujian Turkey SSD. Dan tengoklah. Ini level dia. Ini contoh jadual untuk pelaporan ANOVA. So, apa-apa keputusan, laporkan sejak dan bincangkan di bab 5. Okay. Contohlah, kita buat. Ya. Saya ingat, kamu boleh tengok yang ini saja sampai sini. Bila keluar part yang ini, table kecil ni, yang baru ni, itu yang tidak nampak, tidak cover. Sekejap ya, saya tengok. First section. Yang ini. So, kita try analyze. Ini mau tengok yang perbezaan ikut akademik, kelayakan akademik. So, kamu analyze. Compare means, mungkin ada beza sedikit. Tapi paling lebih, carilah one way ANOVA. Lepas tu mungkin kamu tidak nampak sudah. So, dependent list. Dependent maksudnya yang bergantung. Tengok, ambil yang keseluruhan lah amalan. Kemudian faktornya ambil pendidikan. Okay, kontras tiada. Pergi post hoc, ambil Turkey. Kenapa Turkey? Rujuklah adalah reason-reasonnya. Option tiada. Klik OK. Okay, saya bagi tunjuk result dia. Output tadi one way ANOVA, ini one way. Post test tidak dapat sebab ada kategori amalan tu at least one group. Dia tidak dapat dia tengok post hoc-nya lah. So tidak apa. So kalau tengok yang ini dia bilang tiada perbezaan between group. 0.362. So laporkanlah. Maksudnya tiada perbezaan ikut kelayakan akademik sama. Tapi itu mungkin ada faktor yang dia punya ni lah. Yang lain tadi kan. Sepatutnya better guna yang dua tu sajalah. Yang data. Yang apa tadi diploma dengan degree kah? Yang kategorinya. So bila tidak signifikan tu maksudnya dia tiada berbeza lah. Itu yang perlu dibincangkan. Tapi nanti tengok balik data macam mana. Ada yang perlu dibuat saya kah tidak. Dari segi sebab saya tengok tadi deskriptif yang dia punya apa?
kelayakan tertingginya tuh ada yang kurang. Yang ada diploma dengan degree yang banyak, 36 dengan 30. So ada 66, yang lain tuh kurang. Nah, sama ada perlu buang yang lain itulah. Atau kekalkan. Kalau tengok yang valid itulah. Oke. So itu contoh untuk satu punya inilah, satu apa data tentang amalan. Macam mana daripada, jadi kamu tahu dari segi buat apa tadi, demografi, kemudian taburan normal, kemudian deskriptif, dan seterusnya apa ini? Tengoklah objektif kajian, tengok tahap dan tengok inferensi tadi, perbezaan. Nah, contoh yang lain juga kamu boleh rujuk. Macam ya. Oke, macam week nih. Apa kamu punya tajuk? Kerja apa? Yang bahasa lisan tuh, dokter. Bahasa lisan. Apa objektif? Sebentar ini. Saya ingat tengok tahap juga dengan tengok perbandingan apa. Jantina kah apa? Ingatkah? Seingat saya dia ya ada perbezaan jantina. Oke. So, Mm-mm. bila jantina dia ada dua kategori saja, lelaki perempuan. Tiada kategori yang lain lah. So bila dua kategori, kamu boleh guna ujian T. So boleh juga rujuk buku ini, buku analisis data. Saya ingat untuk jantina kamu boleh rujuk ujian T sampel bebas. Ujian T sampel bebas. Oh, boleh rujuk buku ini, yang ini. Nah, contohnya, adakah perbezaan signifikan antara pencapaian dalam ujian fisik antara murid lelaki dengan murid perempuan? Nah, sama dengan kamu. Ada perbezaan antara apa? Bahasa lisan lelaki dengan perempuan. Apapun yang lain. Saya ingat yang lain pun sama, bahkan kefahaman naratif, tulisan awal tengok jantina kah? Saleha, siapa lagi? Syakirin. Iya, sama dokter. So, boleh rujuk contoh inilah, start daripada ke surat ini. 111. Nah, analyze, compare mean, independent sample t-test. Kemudian, jantina, pergi grup, marka keseluruhan lah. Marka keseluruhan bahasa lisan contohnya, masukkan test variable. Tapi sebelum itu kena buat nominality data lah. Nah, define groups. Buat 1-2 sajalah. Group 1, group 2. Sebab ada 2 grup saja. And then, okay. Dan dia akan hasilkan. Nah, beginilah statistik dia. Biasanya yang akan menentukan dia, tengok dia punya ujian event. Rujuk buku inilah daripada awal tentang ujian T. Nah, dia ini kalau tengok tidak signifikan. Signifikan total dia 0.9. Lebih daripada 0. Ni, cara pelaporan. Boleh ikut. Ini dia punya contoh jadual. Sampai situ saja kalau jantina. Ujian T sampel bebas. Boleh rujuk buku ini. Tahap lebih kurang macam tadi lah. Stop sharing. Boleh saya tutup dulu yang ini? Contoh yang pertama. Oke, Rasid dengan siapa? Roslina. Boleh dokter. Alright, saya mau buka yang data, satu contoh lah, data bahasa lisan lah.
Mana sudah itu? Cuma besok kalau sempat, saya mau betulkan sedikit data yang amalan dengan persepsi itu. Sebab dia punya apa pendidikan tuh tidak berapa tepat. Mungkin perlu dibuang yang lain lah. Atau tengoklah nanti saya buat macam mana. Besok saya akan bagi data yang latest lah besok pagi. Saya tidak mau bahasa lisan lah. Saya mau kesedaran cetakkah. Coba. Tengok yang ada banyak item sedikit. Bolehlah nih. Kejap ya, sebagai tunjuk data view, variable view. Oke. Saya bagi tunjuk sejelas, pintas lalu. Oke, boleh nampak nih variable view. Yang ini sebagai contoh kesedaran cetak. Tapi lebih kurang sama sih ya semua. Boleh nampak? Boleh, Dokter. Alright. So, perhatikan. Kamu punya variable yang hanya ada jantina, umur, taska ataupun tadika. Itu demografi. Kemudian C1 sampai C4 itu item. Case itu keseluruhan, kesedaran cetak. Nah, kalau yang lain tuh dia akan macam contoh bahasa lisan, dia akan B1, B2, B3, BL, bahasa lisan. Dan yang lain-lain kefahaman naratif pun sama. Dia adalah I1, I2 kah, sampai Ken kefahaman naratif. So, ingat yang ini dia punya item, ini yang dia punya keseluruhan. Nah, adalah dia punya item-itemnya apa. Oke, data view. Oke, contohlah. Yang pertama sekali, sama juga. Analisis yang pertama, ini contoh dia ada banyak lagi lah simple. So, kita mau tengok dari segi demografi. Saya perasan tadi Ervi macam baru masuk. Ervi boleh dengar? Dengar macam dia ada baru masuk tadi. Oke. Analyze macam biasa. Deskriptif, pergi frekuensi. Nah, ini mungkin lepas itu kamu tidak nampak lah kali. So, ambil jantina, umur, taska, masuk pergi variable. Dan masukkan statistik. Continue, chat, tidak perlulah. Klik OK. Ini mau tengok frekuensi saja, demografi. So, saya bagi tunjuk dia punya nilai. Stop sharing. Tengok output. Nah, inilah outputnya. Jumlah 178 sampel. So, itu yang kamu perlu betulkan di bagian bab 3. Bab 3 kah, bab 1 mana yang berkaitan lah. Sampel, lokasi. Sampel ikutlah ini, 178. Lokasi daerah Kota Kinabalu. Nah, itu sajalah. So, ini jantina, lelaki. Ini lebih kurang. 88-90. So, 50-50. Lebih kurang lah. So, bolehlah buat perbandingan. Nama taska tadi, Kak. Ini macam susah banyak sangat. Kalau tidak pun tidak apa. Letak ini sajalah demografi, statistik jantina umum pun cukup. Kalau rajin tambah sajalah nama taska tadi. Sepatutnya taska ni, yalah. Ada taska mungkin tidak berapa sesuai lah dilaporkan. Mungkin taska atau tadika. 5 tahun memang tadika lah kan. So, laporkan jantina dengan umur saja. Itu step yang pertama. Oke, step yang kedua mau tengok normality. Sama juga. Pergi analyze. Sekejap ya. Bagi tunjuk. Data. Syakirin boleh nampak? Saleha, yang lain-lain? Boleh, Boleh. Doktor.
Oke. Step kedua, mau tengok dia punya normality. Pergi analyze, descriptive, pergi explore. Apa yang perlu kamu ambil? Ambil yang keseluruhan. Kesedaran cetak kah, bahasa lisan kah, dan sebagainya. Satu, pergi mana? Pergi dependent. Dependent list. Kemudian pergi mana lagi? Mau tengok jantina. So, kamu tengok jantina juga kan? Pergi dependent list juga. Lepas tu barulah pilih statistik, ambil outlier, continue. Tekan plot, ambil histogram, normality test. Mungkin tidak nampak. Oke, itu saja. Lepas tu klik OK. Akan dapatlah kamu punya result. Saya share dia punya result. Outputnya. Nah ini. Yang explore tadi. Kesedaran cetak, jantina. Kalau tengok, squamous and quarter kesedaran cetak, negatif 0.2. Quarter-nya 0.75. So, maksudnya dia normal lah. Tidak lebih daripada 1.9. Negatif ataupun positif. Nah, jantina pun sama. Negatif 0.34 tapi ada sedikit yang lebih ini. Ekstrim. 2.0. Lebih daripada 1.9. Tapi kita tengoklah dia punya histogram. Kesedaran cetak. Nah, cari dia punya elemen. Dia punya curve. Terus. Dapatlah ini kesedaran cetak. Nampak sedikit. Tengok jantina. Ini siala 2. Nah, so nampak normal. So dilaporkan itulah. Grafnya dengan nilai kurtosis itu. Nah, output ini. Itu step kedua. Kemudian step ketiga mau tengok tahap. Jadi output untuk objektif pertama lah mengenal pasti tahap kan. Saya bagi tunjuk data. Oke, so ada 3 item mau tengok tahap sama juga tadi analyze. Deskriptif pergi deskriptif. Keluarlah. Oke, cari variable, ambil semua yang item. C1, C2, C3, C4 dengan yang keseluruhan lah, kesedaran cetak. Option, ambil mean, standard deviation, minimum, maximum. Nah, itu saja. Continue. Oke. Deskriptif. So, tengok outputnya. Sama juga. So, ini outputnya kesadaran cetak. So, kesadaran cetak, nilai minimumnya 2, nilai maksimumnya 13. Minnya 8.45. So, sama juga tadi formulanya macam mana mau cari tahap. So, kesedaran cetak tu nilai tertinggi maksimum 13 tolak 2 bagi dengan 3. So, 3 tahap lah letak, senang. Lemah, sederhana, baik. So, daripada situ 8.45 dia berada kedudukan mana. Itu sajalah. Yang item-item yang lain ni tidak perlu ada tahap. Yang ada tahap kesedaran cetak saja. Nah, tengok dia keseluruhan saja. Lemah kah, sederhana. So, ulaskan kesedaran cetak secara keseluruhan. Dia tahap mana lah, sederhana kah, lemah kah, berapa min, berapa standard deviation. Lepas tu tengok lagi item mana paling tinggi. Kalau tengok ni cetak persekitaran 3.9. Lepas tu item mana paling rendah. Fungsi cetak ke apa? Fungsi cetak 0.78. Itu saja kamu laporkan. Apa nilai min, apa dia punya standard deviation, sisian piawai. Itu analisis ketiga. Analisis keempat mau tengok perbezaan kan. Perbezaan ikut jantina dites. Pergi data, analyze,
Compare means sampel bebas, independent sample t-test. Ambil yang keseluruhan saja test variable kesedaran cetak. Lepas itu grouping variable ambil jantina. Define group 1, 2. Oke saja. Option tiada apa-apa. Continue. So kita tengok output. T-test. Lelaki perempuan dia punya deskriptif. Independent sample t-test. Event tidak signifikan maksudnya okey. Boleh teruskan. So kita akan tengok dari segi nilai signifikannya. Significant to site 0.237. So maksudnya tidak signifikan. Tidak signifikan maksudnya tiada perbezaan lah antara lelaki dengan perempuan dari segi aspek kesedaran cetak. Itu saja kamu laporkan. Bab 5 nanti kamu bincangkan lah. Kenapa? Apa faktor? So apa tindakan susulannya? Itu dalam bab 5. Kemudian yang fokus ini untuk bab 4 saja. So tiada perbezaan kesedaran cetak antara lelaki dengan perempuan. So cara penulisan rujuk yang buku tadi itulah. Itu contoh, yang lain pun sama lah. Saya ingat yang untuk grup, untuk yang untuk komponen 5 komponen itu sama saja dia punya cara analisis. Cara analisisnya. Cuma yang Roslina dengan Rasid, besok saya bagi data yang latest lah. Saya mau ubah sedikit data yang data akademik. Sebab dia tidak seimbang. Okey? Okey, doktor. Okey, ada soalan? Itu saja yang saya mau terangkan buat masa ini. Rasa boleh buatkah? Data sudah ada. Tinggal analisis dan buat penulisan bab 4. Boleh, doktor. Rujuk buku tadi juga saya bagi tunjuk. Rujuk buku, rujuk YouTube. Tapi untuk analisis data dan itulah. So, ada masa seminggu ini coba buat bab 4. Kalau yang sudah siap file LM lah, siapkan dulu file LM. Sudah siap, baru boleh. Ataupun manage your time lah. Membuat ni dulu LM. Bagi lagi okey separuh-separuh. Buat ini. Mana yang boleh lah. At least bergerak bah. Sebab data yang saya bagi ni pun banyak ya. Sampai beratus. Tidak perlu lagi kamu mau cari sampai beratus-ratus responden. Sudah ada itu saya kata. Ada kemudahan sudah diberikan. Tidak apa buat dulu. Nanti bagi tunjuklah apa hasilnya. Okey, boleh? Okey, doktor. Kalau rasa macam tidak faham ke apakah, kena inform lah. Tengoklah saya pun risau tiada masa bah. Rasa kalau boleh buat teruskan. Kalau betul-betul tidak dapat, kita coba cari alternatif lain. Tapi saya ingat simple punya analisis lah, tidaklah terlalu banyak. Ada berapa tadi? 4 kah? Mau tengok demografi, frekuensi, kemudian mau tengok nominality data, mau tengok deskriptif, mau tengok tahap, kemudian mau tengok yang perbandingan. Itu saja 4 step. Okey, saya open dulu kepada semua kalau ada apa-apa. Sebelum saya stop. Isu-isu lainkah hal berbangkit? Ini mau tanya salah dokter yang untuk bab 4 pasal faktor dia. Biasanya kita akan rujuk dalam item-item atau kita olah sendiri. Faktor-faktor yang mana nih, Whitney? Faktor yang mana nih?
Contohnya macam kenapa resultnya boleh macam tu, disebabkan apa. Oh, oke. Yang itu bukan di bab 4, itu di bab 5. Bab 5, bab 5. Ya, bab 4 banyak kamu laporkan saja berapa min, di tahap mana, ada beza kah tidak. Ikut itu. Untuk yang itu perbincangan, kamu bincangkan satu dapatan, at least bincangkan kritikal. Saya selalu bincangkan jawab soalan 4W1H contohnya. What? Apa dapatan? Why? Kenapa? How? Apa lagi? Mana yang sesuai lah? Why? When? Bukanlah semua. Mana yang sesuai lah. Critical. Apa faktor-faktor apa semua itu berdasarkan daripada literature review di bab 2. Ataupun daripada rujukan-rujukan lain buku-buku. Contohnya kan, tahapnya untuk sedaran cetak sederhana. Oke, why? Kenapa? So mungkinlah kamu kan tengoklah dari segi apa faktor-faktor yang perlu kesediaan cetak daripada buku rujukan kah, dapatan kajian-kajian lepas kah. Itu nanti bab 5 lah. Tapi poinnya Okay. dapat dari mana? Daripada sokongan, sumber-sumber rujukan, kajian-kajian lepas, teori. Boleh with me? Alright, dokter. Boleh, Ya. thank you dokter. Ya, itu bab 5 nanti. Lagi ada soalan? Ya. Tapi boleh nampak lah bahkan apa yang kamu mau buat untuk bab 4 nih. Boleh dokter. Ya. Saleha, oke? Tiada dengar saya suara kamu nih. Baru mau tanya, dokter, kalau yang laporan SPSS tu kami ikut jumlah responden yang dalam data tu ataupun kami punya contoh macam penulisan kami PSMP 1 30 orang. Faham tak? Ikut yang SPSS nih. Okey. Jadi yang So, dekat maksudnya- PSMP. Ya, maksudnya PSMP 1 tu kamu kena ubah lah. Okey. Membetulkan balik. Sebab nanti kan saya sebutkan tadi kamu kena compile balik. Kena ubah lah Jadi just dokter, ya. sorry. Yang hard copy itu pun yang kalau ada perubahan kena print out semula lah kan? Iya. Oke, oke. Saya ingat dia berubah dari segi aspek sampel, lokasi kajian siap kalau tidak silap kan. Sampelnya berapa orang dengan lokasi saja. Yang lain itu semua sama kan? Iya. Oke, ada lagi soalan? Dokter. Syakirin, oke? Saleh. Untuk yang Saleh. pengantaran file praktikum untuk saya sama Roslina, ini saya lah, kalau saya minta extend pergi hari Sabtu bolehkah dokter? Sebab hari Jumat tu kami masih kerja. Ya, Sampai kamu lambat lewat seminggu bahkan? Iya. Oke, bolehlah. Kamu Okey. kamu ganti seminggu hari itu saya ingat. Ya. Yang lain Boleh. itu kena Jumat. Tidak ada excuse. Saya mau bagi tunjuk. Oke. Ini saya punya nih YouTube. Rujuklah bengkel penulisan tesis dapatan dan perbincangan. Untuk penulisan dapatan dan lepas kamu analisis data. Macam mana menulis bab 4. Macam mana menulis perbincangan. Rujuk ini. Saya ingat hari itu tahun lepas kah? Bila buat nih? Adalah. Itu kemudianlah kamu rujuk ya. Oke, ada apa-apa lagi? Irvi tadi masuk lambat. Nih saya ada record. Nanti saya akan bagi link lah. Ataupun saya upload juga dalam YouTube. Tengoklah mana yang boleh. So, Nusyauda oke? Nggak dengar suara. Okey dokter. Oke. Nggak apa buat dulu. Kalau rasa macam susah apa semua, kita tengok alternatif lain lah. Mau buat bengkel bersemuka kah? Macam mana kah? Tengok dulu lah. Kalau ada keperluan, ada permintaan, macam susah betul mau buat. Kalau boleh go on, teruskan. Alright, so saya ingat itu saja untuk malam ini.
So saya harapkan semua buat yang terbaik, buat sehabis baik. Sebab saya sudah bagi data, memudahkan kamu tidak perlu collect data. Dan data tu banyak, beratus. Sebab kamu untuk PSMP ni, kamu perlu siapkan bab 4, bab 5 dan saya ingat ada artikel kajian. Artikel kajian. So, artikel kajian tu ringkasan daripada keseluruhan lah. Itu kemudian lah. Saya tekan dulu bab 4, tengoklah dalam minggu ni kah, seminggu 2 minggu, lepas tu boleh teruskan perbincangan dan artikel kajian. Alright, so itu saja. Good luck semua. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye. Thank you, doktor. Thank you, dokter. Bye. Oke, dokter.